Covid tiada noktah, menterinya entah di mana. Hari ini menandakan setahun sejak Malaysia melaporkan kes pertama COVID-19 dan buat Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Noor Hisham Abdullah, penularan wabak itu masih belum nampak pengakhirannya. Pada 25 Januari tahun lalu, Malaysia melaporkan 3 kes COVID-19 yang disahkan. Kematian pertama tidak dilaporkan sehingga 17 Mac, sehari sebelum negara melaksanakan sekatan pergerakan pusingan pertama bagi membendung penularan COVID-19. Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu dengan penuh bijaksana telah berjaya menangani 22 kes dengan 21 kes sembuh dan 1 kes masih dirawat. Ketika itu langkah syaratan dilakukan sehingga PH tumbang dengan alasan untuk menyelamatkan negara. Dan paling mengejutkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Azmin Ali, pengkhianat yang menjadi dalang utama. Kononnya, jika PH terus mentadbir negara, rakyat Malaysia yang akan mati kerana COVID tentunya makin bertambah. Kata-kata itu masih diingat rakyat jelata sehingga ke hari ini. Persoalannya, berjayakah Malaysia diselamatkan daripada 22 kes di zaman PH kepada 180,000 kes hari ini? Dan adakah mangsa yang meninggal kerana COVID itu berlaku di zaman PH? Jawapannya ada dalam poket Azmin. Ketika ini, Malaysia sedang melalui gelombang ketiga penularan wabak COVID-19 yang bermula pada bulan September dan tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda akan reda. Setakat bulan ini, 207 kematian akibat COVID-19 telah dicatatkan berbanding 111 kematian yang dilaporkan bulan lalu. Buat masa ini, sistem kesihatan awam semakin parah sehingga memaksa Kementerian Kesihatan menghadkan pengesanan kontak rapat manakala mereka yang tidak mempunyai gejala diminta supaya menjalani kuarantin kendiri yang mungkin akan menjangkiti ahli keluarga mereka. Dr. Noor Hisham berkata walaupun pekerja kesihatan kini keletihan dari segi mental dan fizikal, namun mereka dan seluruh masyarakat perlu terus berjuang membendung penularannya. Setiap orang, tidak kira siapa anda, mesti memikul tanggungjawab ini untuk menyelamatkan negara kita secara bersama. Patuhi SOP, pakai pelitup muka dengan betul, cuci tangan dan jaga penjarakan sosial. Tinggal di rumah jika kamu tidak mempunyai perkara mendesak di luar. Bersama-sama kita dapat memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Kita mesti bersatu dan bersama-sama meneruskan perjuangan, insya-Allah. Ketua Pengarah Kesihatan yang paling komited itu berkata, Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak akan dilanjutkan selepas 4 minggu dilaksanakan kerana ia memberi kesan kepada ekonomi. Sebaliknya, beliau berkata, usaha membendung pandemik COVID-19 akan diteruskan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat atau PKPB selama 3 bulan untuk menurunkan kes kepada 2 angka. Menurut beliau, pelaksanaan PKP mulai 13 Januari lalu sehingga 4 Februari bertujuan untuk menstabilkan jumlah kes positif COVID-19 yang semakin meruncing pada waktu ini. Jadi kalau kita laksanakan PKP 4 minggu sampai Februari disusuli dengan PKPB kita jalankan selama 3 bulan, dijangkakan pada Mei depan kita akan dapat turunkan kes sehingga 2 digit. Jadi kita jangkakan 4 minggu PKP, kita tidak akan panjangkan PKP kerana ia memberi kesan kepada ekonomi, katanya. Menteri Kesihatan dan 2 timbalannya pula hari ini dikatakan banyak buat kerja di belakang tabir. Persoalannya, apa kerja belakang tabir yang mereka buat? Fasiliti kesihatan tetap tidak mencukupi. Barisan hadapan kekal lelah dan hampir putus asa. Makin banyak pula kedengaran kes bunuh diri akibat tekanan hidup dan juga COVID. Bahkan banyak terdengar rungutan pesakit COVID yang lewat diambil dan dirawat. Sekurang-kurangnya di zaman kerajaan PH, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad selaku Menteri Kesihatan sendiri tampil ke hadapan bersemuka dengan media dan rakyat menjawab sebarang pertanyaan yang diajukan secara langsung. Itulah bukti seorang menteri dan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Bukannya diserahkan kepada Ketua Pengarah Kesihatan semata-mata manakala menterinya hilang entah di gua mana, berselindung di sebalik tabir dan membiarkan penjawat awam bersendirian menjawab persoalan yang dibangkitkan rakyat. Akhirnya, penjawat awam juga yang akan dipersalahkan, didenda dan dikatakan tidak mematuhi SOP. Rakyat dijadikan mangsa. Dasar kerajaan pengkhianat dan tidak bertanggungjawab. Selagi boleh putar alam, diputar semahu-mahunya. Tidak mampu mentadbir negara, gagal tahap gaban tetapi tetap angkuh, tidak mahu mengakuinya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati dan paling menakutkan, anda perlu ingat bahawa Allah sentiasa memerhati.